Terima kasih kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Berusaha Puan Hanisu Jalis binti Muhammad Yusof, Presiden Persatuan Juru Analisa Sistem Sektor Awam Perjasa, Mr. Carl Ward, Solutions Architect Director, Asia Pacific and Japan Public Sector, Amazon Web Services. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnia-Nya, maka kita dapat sama-sama berhimpun pada hari ini dalam suasana norma baharu. Selawat dan salam juga dipanjangkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka bicara, pertama kalinya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada pihak Persatuan Juru Analisa Sistem Sektor Awam Perjasa dan Amazon Web Services AWS yang telah berjaya menganjurkan program Malaysia Digital Transformation Executive Forum MyDTF ini secara kolaboratif. Menerusi kerjasama awam swasta yang mantap ini, kita akan terus mara untuk mencapai digital Malaysia yang berlandaskan ciri-ciri kemampanan, inklusif dan berinovasi. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran para pembentang ke atas kesudian melapangkan masa untuk berkongsi pengetahuan dan pandangan masing-masing untuk faedah bersama demi meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran tenaga kerja digital. Tidak lupa juga komitmen Cloud Service Provider, CSP, Managed Services Provider dan rakan strategik daripada pihak industri yang lain yang turut menyumbang kepada pembangunan kemahiran digital yang dijadikan keutamaan dalam usaha menggerakkan semula ekonomi kita. Saya difahamkan oleh penganjur, forum pada kali ini diadakan secara maya sepenuhnya, tanpa bersemuka selaras dengan norma baharu yang diamalkan pada masa kini. Forum ini juga melibatkan penyertaan inklusif daripada penjawat awam dari pelbagai skim dan agensi yang komited untuk meningkatkan daya saing kendiri dalam era norma baharu kini. Terima kasih sekali lagi di atas kehadiran semua. Forum MyDTF pada hari ini merupakan satu platform strategik untuk berkongsi pengalaman dan cabaran serta meneroka teknologi terkini dan akan datang. Forum ini juga berhasrat untuk membentuk kerjasama dan sinergi antara pihak kerajaan dan swasta dalam bersama-sama ke arah melonjakkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui teknologi digital dan ICT yang melangkaui ekspektasi pengguna dan pemegang taruh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, senario dan cabaran semasa serta trend global memerlukan kerajaan mengubah cara dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat berteraskan Digital First Citizen Focus. Tagline ini direalisasikan dengan prinsip dan pendekatan secara teknikal iaitu Data-Centric Design, Open by Design dan Security by Design. Penularan COVID-19 yang tidak pernah terlintas di fikiran kita sebelum ini telah banyak memberi impak yang besar kepada kehidupan seharian kita. Senario dan cabaran semasa beginilah yang perlu kita hadapi dan harungi agar perkhidmatan awam terus kekal relevan dan memenuhi ekspektasi stakeholder dan rakyat. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, pendigitalan adalah amat penting dalam mendepani situasi semasa pada masa kini. Selaras dengan trend semasa serta keperluan rakyat, pendigitalan perkhidmatan merupakan agenda utama kerajaan Malaysia. Ini adalah bagi mewujudkan capaian kepada perkhidmatan yang disediakan dengan lebih baik dan berkualiti. Melalui pendigitalan, pengguna sama ada rakyat atau perniagaan akan menikmati perkhidmatan kerajaan lebih cepat, cekap dan berkesan di samping dapat mengurangkan kerenah birokrasi dan human intervention. Kerajaan sentiasa terus komited dalam menyediakan perkhidmatan bagi memenuhi ekspektasi rakyat. Perkara ini dapat dilihat melalui penyediaan dan perluasan perkhidmatan dalam talian secara end-to-end ataupun E2E yang merentasi pelbagai agensi awam dan swasta bagi memudah cara interaksi antara kerajaan, industri dan rakyat. Status perkhidmatan dalam talian secara E2E agensi sektor awam sehingga Jun 2021 adalah sebanyak
57.02% berbanding 20.21% pada tahun 2019. Mana digital menyasarkan 80% perkhidmatan dalam talian secara E2E diintegrasikan menjelang tahun 2025. Terdapat pelbagai aspek lain yang dapat menyemarakkan lagi usaha pendigitalan yang telah dijalankan. Antara aspek yang boleh dilihat adalah perkhidmatan teknologi awan, pemanfaatan data dan penggunaan teknologi digital terkini yang lain. Ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan isu pain point rakyat yang seterusnya menjadikan perkhidmatan kerajaan lebih cepat, cekap, berkesan dan berinovatif. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkhidmatan cloud ataupun awan di sektor awam dapat membawa kerajaan ke satu dimensi lain dalam menguruskan pendigitalan. Kerajaan melalui mampu Jabatan Perdana Menteri sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan teknologi komunikasi dan maklumat yang terkini termasuklah pengkomputeran awan. MyGovCloud at PDSA adalah perkhidmatan pengkomputeran awan persendirian kerajaan yang disediakan oleh mampu bagi membolehkan agensi sektor awam memperoleh sumber pengkomputeran dengan cepat, mudah dan fleksibel dalam persekitaran terkawal, selamat, berasaskan piawaian serta mematuhi amalan terbaik global. Perkhidmatan utama yang ditawarkan terdiri daripada infrastructure as a service, platform as a service dan software as a service. Pelaksanaan MyGovCloud at PDSA selama hampir 10 tahun telah berjaya menyediakan platform pengkomputeran awan kepada 208 agensi. Agensi kerajaan yang terdiri daripada agensi persekutuan, pihak berkuasa berkanun persekutuan dan negeri, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan serta institusi pengajian tinggi awam yang menempatkan lebih daripada 491 sistem aplikasi kritikal sektor awam dan pembangunan 3,367 sumber komputer. Sektor awam telah melangkah setapak lagi untuk menyediakan perkhidmatan cloud yang komprehensif melalui Government Hybrid Cloud. Inisiatif ini merupakan kolaboratif strategi antara Cloud Service Provider (CSP) dan Managed Service Provider (MSP) kerajaan. Ini melibatkan MyGovCloud at PDSA dengan 4 panel CSP komersial iaitu Microsoft Azure, Google Cloud, TM Cloud Alpha dan Amazon Web Services bersama 4 panel MSP yang merupakan pemain industri tempatan iaitu Infrasys, Awantec, Cloud Connect dan Redmit. Kerjasama sebegini menyasarkan pengoptimuman sumber kerajaan melalui pendigitalan dan penggunaan cloud computing. Selain itu, Government Hybrid Cloud ini adalah untuk menyediakan perolehan yang tangkas dan seragam bagi mendapatkan perkhidmatan cloud oleh agensi kerajaan di samping meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada pengguna. Government Hybrid Cloud memberi peluang kepada agensi sektor awam untuk memanfaatkan emerging teknologi seperti data analytics, artificial intelligence, blockchain, Internet of Things dan virtual ataupun augmented reality. Kerajaan kini juga sedang mengutamakan Cloud Framework Agreement atau juga dikenali sebagai CFA dengan syarikat-syarikat ini. Melalui pelaksanaan CFA ini, agensi kerajaan yang memerlukan perkhidmatan cloud hanya melaksanakan sebuah harga di kalangan 4 CSP yang telah dilantik. Mampu akan bertindak dalam memberi nasihat kepada agensi mengenai pemilihan CSP yang bersesuaian berdasarkan keperluan teknologi yang diperlukan. Kepentingan dan keperluan perkomputeran awan dalam kerajaan telah digariskan secara terperinci dalam agenda pendigitalan kerajaan. Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021 hingga 2025 ataupun dikenali juga sebagai PSPSA iaitu hala tuju Strategik Pendigitalan Sektor Awam Malaysia umpamanya telah merangka inisiatif khusus untuk perkhidmatan perkomputeran awan ini. Teras 5 iaitu pengoptimuman nilai guna sama yang selamat dalam PSPSA telah menetapkan satu strategi khusus untuk pengkomputeran awan iaitu pemantapan infrastruktur pengkomputeran awan sektor awam. Ini selari dengan teras 1 dalam MyDigital yang menyatakan secara khusus berkaitan perkhidmatan cloud iaitu memperkenalkan program Digital First untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan pada peringkat persekutuan dan negeri sebagaimana digariskan dalam inisiatif yang kelima.
Dari segi sasaran pula, MyDigital telah menyasarkan 80% penggunaan storan pengkomputeran awan merentas satu awam pada tahun 2022. Mampu juga telah membangunkan dasar perkhidmatan pengkomputeran awan satu awam melalui Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam PKPA bilangan 1 tahun 2021 yang telah dikeluarkan pada 10 Jun 2021. Perkeliling ini bertujuan untuk menjelaskan dasar berhubung penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan yang perlu dipatuhi oleh agensi sektor awam bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dengan termaktubnya program berkaitan pengkomputeran awan sebegini dalam agenda penting pendidikan negara membuktikan kerajaan serius bergerak ke arah melaksanakan pengkomputeran awan dalam sektor awam. Dari segi ada tuju pula melalui pelaksanaan inisiatif secara agresif berkaitan cloud ini dijangka akan menggalakkan pelaburan dari pihak luar dan meningkatkan keyakinan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan cloud kerajaan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, data is the new soil. Memetik kata-kata ini, kita boleh simpulkan data adalah aset yang sangat bernilai kepada sebuah organisasi. Tidak terkecuali kepada sektor awam di Malaysia. Kecekapan penyampaian perkhidmatan yang berpacukan data analitik menjadi agenda kerajaan pada masa hadapan. Ini dapat dilaksanakan dengan mengoptimumkan penggunaan dan perkongsian data melalui penciptaan produk data yang berpaksikan rakyat. Perkembangan teknologi ICT yang pesat memerlukan data diurus secara kolaboratif, proaktif dan cekap melalui penggunaan teknologi serta platform yang sesuai. Data yang banyak ini adalah bermakna sekiranya dianalisis dengan baik, analitik data ataupun data analytics akan mendedahkan corak yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui dan maklumat lain yang berguna yang mana secara tidak langsung membantu dalam mencorakkan pembuatan keputusan yang lebih tepat. Data yang tidak dikongsi dan tidak dioptimum potensi penggunaannya merupakan satu pembaziran. Oleh itu, kerajaan telah menyediakan dasar perkongsian data sektor awam yang telah diedarkan melalui Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam bilangan 2 tahun 2021 bertarikh 27 Ogos 2021. Dasar ini bertujuan untuk memberi panduan kepada agensi sektor awam bagi melaksanakan perkongsian data merentasi agensi ke arah penyampaian perkhidmatan kerajaan yang bersepadu dan berpacukan data. Pembangunan dasar memberi tumpuan kepada keperluan untuk menangani cabaran dalam perkongsian data dalam sektor awam yang melibatkan 4 aspek iaitu manusia, teknologi, proses dan perundangan. Selain itu, transformasi penyampaian perkhidmatan digital kerajaan boleh dipercepatkan dengan penggunaan teknologi terkini ataupun teknologi baru muncul. Merujuk kepada trend teknologi pendigitalan yang dikupas dalam Pelan Strategi Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025, beberapa teknologi yang dilihat boleh menyemarakkan pendigitalan, antaranya penggunaan teknologi blockchain, komputeran buatan atau artificial intelligence dan aplikasi mobile. Artificial intelligence umpamanya memberi impak yang besar dalam menambah baik mutu penyampaian perkhidmatan kerajaan. Merujuk kepada Gartner dalam Gartner Top Strategic Technology Trends for 2022, AI Engineering dan Generative AI diberi penekanan pada tahun 2022. AI Engineering dapat mengotomasikan data sehingga membawa kepada business value, manakala Generative AI berpotensi dalam menghasilkan kandungan yang lebih kreatif. Sama-samalah kita memanfaatkan teknologi sebegini untuk menambah baik mutu penyampaian perkhidmatan kerajaan, perkhidmatan digital kerajaan dan memberi impak yang menyeluruh kepada pelanggan. Tuan-tuan dan puan, para hadirin yang saya kasihi sekalian. Saya rasa cukup setakat ini ucapan dari saya. Saya percaya banyak input akan diperolehi dan dipelajari daripada forum kali ini. Saya pasti para pembentang akan berkongsi pengalaman serta memberi cetusan idea yang bernas ke arah memanfaatkan ekonomi digital Malaysia yang berkembang pesat. InsyaAllah, semua usaha yang dilakukan ini akan kelak membuahkan hasil seperti yang dihasratkan. Saya juga berharap semoga tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendapat manfaat berguna dengan menghadiri forum ini.
Melalui sesi forum ini juga diharap dapat mewujudkan pelbagai peluang kolaborasi berbaharu antara kerajaan dan sektor swasta, antaranya penganjuran peluang latihan TOT teknologi baharu dan sebagainya kepada agensi sektor awam. Sebelum mengakhiri ucapan ini, sukacita saya mengutarakan hala tuju baharu iaitu memanfaatkan kepintaran data dalam pembangunan dan reka bentuk perkhidmatan digital. Untuk menyokong pembangunan dan pelaksanaan perkhidmatan digital ini, peranan strategik infrastruktur dan teknologi termasuklah pengkomputeran awan adalah begitu kritikal dan penting. Kepentingan ini dibuktikan melalui komitmen kerajaan dengan pembangunan data dasar dan tabik urus yang komprehensif. Melalui tabik urus dan data dasar ini, agensi dapat mengoptimumkan penggunaan cloud serta membolehkan pengurusan perolehan cloud menjadi lebih tangkas dan menjimatkan. Dalam ekosistem digital yang baharu dan kompleks serta melibatkan multidisiplin, kerajaan pada masa kini memerlukan pemimpin-pemimpin digital yang berkualiti, berkemahiran dalam theoretical framework dan juga secara praktikal dalam mendepani cabaran dan permintaan yang disruptif. The domain of leader is the future. The work of leader is change. The business as usual is unacceptable. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Pejasa dan Amazon Web Services dalam menjayakan Malaysia Digital Transformation Executive Forum 2021 ini. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan kita dan mengurniakan ilmu yang bermanfaat agar kita dapat mengamalkannya untuk kemakmuran negara yang kita cintai ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Malaysia Digital Transformation Executive Forum MyDTF 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.